B ni kan, B ni sikit sini je. So macam mana saya buat? Saya bahagikan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 petak. So ini 1/8 daripada 102.87 tadi. Okay. So saya menganggapkan yang A dan B ni dia jatuh dalam C lah. Mungkin awak pun fikir dia dekat D, tak ada masalah. So dekat D ni awak tolak lah. Katalah A ni awak anggapkan dia dekat D ni. Kan, daripada 18 kotak dekat D ni dia terambil. So awak tolak kat sini. Tolak yang B ni. 1/8 kat sini. Tapi saya menganggapkan A dan B ni jatuh dekat C. So saya tolak dekat C. C 8 tolak dengan A campur dengan B saya ni. Sikit je nilai ni. Kalau dia tekan kalkulator berapa je pecahan dia? 2.5/16 campur dengan 1/8. Dalam 0.28 je. So 8 tolak 0.28. Baru you times dengan 102.87. So ini 18 kali dengan 102.87. Yang ni 12 kali dengan 102.87. Ini 12 kotak lah. Maksudnya 12, 18, 8 ni. Okay. Perception orang lain-lain. Okay. So bila dah siap. Okay. So yang kita dapat precipitation hari tu. Right. Precipitation setiap station ni. A, B, C, D, E. Dia dapat ni kan nilai dia. So this one dalam mm kan hari tu. So saya buat siap-siap sini. Times dengan power of -3. So convert into meter. So this one meter lah. Okay. So area tu saya buat siap kat atas ni. Times power of 4 meter square. So dah convert siap hektar to meter square. So total mesti awak totalkan 3909 lah. Okay, kalau terlebih 0.1 tolak lah mana-mana 1 lebih kurang. Okay. So janji total of area mesti 3909. Okay, baru you times P times A. Siapa yang dah siap kira? Siapa yang dah siap kira? Ada tak yang dah siap? Saya nak tahu seorang pun jadilah. Berapa saya nak tahu, maksud saya dah siap kira tu, sorry. Mana tadi saya punya? Maksud saya dah siap kira total PA divide, gerak pula Oh, sensitif. Total PA divide by total area. Siapa yang dah siap kira? Main. Kalau malu bubuh dalam ni. Kalau malu nak cakap bubuh dalam chat. Assalamualaikum. Ada tak yang dah kira? Dapat 2. Siapa? Fatin lah, Fatin. Dapat 24,418. Okay, kejap kita tengok apa tadi disebut. 24,000? 418. 418. Unit apa ni? Convert tak? Tak. Meter. Meter? Sekejap. Cuba convert ni. Convert maksudnya macam mana nak convert Kejap. Yang ni darab 10 kuasa -3 darab dengan 10 kuasa 4. Bahagi dengan 10 kuasa 4. 1, 2, 3, 4. Ada tak 10 kuasa 4? Unit ni nak tahu. Tu sebab nak kena convert ni. Convert saya siap meter, ni meter square. Ni total PA saya. So saya punya 95.45 darab 10 kuasa 6 bahagi dengan 3909. Ni unit dia hektar ni kan. Power of 4.
Tu saya punya nilai. So kalau tengok kat sini, awak should be dapat 2.44 meter lah. Ini saya punya. Okay, lebih kurang So saya dah tanya kelas sebelum ni, ada yang dapat 2.40, lebih kurang lah, approximately. Mungkin dapat 2.39 ke. So every time ada kotak kecil tu kita kena assume buat ratio lah. Asal boleh dapat lah berapa nilai ni. Awak boleh baca ni berapa. Tapi saya mengharapkan kalau awak punya soalan keluar assignment ke apa, dia bagilah poligon ke kan. Senang nak kira. Betul? Okay. Harapnya lah. Okay, harapnya. So kalau tak, macam ni lah cara dia. Tak apalah saya kira, saya tanda lah macam mana pun. Janji awak punya. Tapi soalan tadi jarang keluar kan? Tak, jarang keluar, tapi I'm not sure kalau dia bila jarang keluar tu dia possibility tinggi lah untuk bagi keluar. Okay then. Okay. Alright. Boleh? Fatin, nanti awak check balik Fatin Berapa ni unit awak? Okay, ada yang lain? Dapat jauh sangat tak? Saya nak tahu juga you dapat berapa? Saya dapat 2.50. 2.50 mungkin ada tinggi kat mana-mana. Total awak ni sama tak? Total ni 3909 tak? Check balik Kurang ke, terlebih ke? Terlebih sikit. Bila terlebih sikit ni dia efek lah, terlebih dia juga. Okay, mana kat mana yang nak kena kurang tu. Okay, alright, so lain ada? Selain Fuad tadi. Natasha, Zaida. Okay, yang lain tak buat ke, tengah buat ke, blur? Tak tahu. Tahu tak lu? Hidayat? Ya, madam. Nak cakap apa? Tak ada. Tak ada nak cakap. Okay, so okay, nanti you check jawapan awak. So di daerah situlah. Okay, sebab dia subjektif sikit. Lain orang lain dia punya interpret macam mana nak kira tu. Alright, so we go to our lecture. Ke tengah kira lagi tu? Dia tengah kira lagi ke? Tak kot. Kira boleh buat je. Tak Kita sambung kira Sambung kena tengok balik. Kat mana kurang, kat mana tambah. Okay. Ini saya punya lah. Alright. So kita masuk dan new lecture lah, new topic. Okay, new topic ni saya tak ada slide apa-apa. Saya punya mind map je. Okay, ni mind map saya buat lah. Mind map ni saya buat, saya guna, kalau you rajin lah nak buat mind map kan, guna online, saya guna VU. I'm not sure sekarang free lagi tak. Saya guna ni. bubbl.us. Okay. Banyak sebenarnya yang boleh buat mind map ni. Yang saya pernah tengok My Manager. Okay, yang berbayar lah. Ni berbayar. Okay, boleh try. Tengok mind map. Banyak lagi yang saya belajar dulu masa saya kerja dulu, ada lagi satu, apa nama dia? MS Visio ke apa tak? Macam itulah maksud dia. Tapi dia terus buat masuk kan terus jadi mind map. Okay. Okay, ni saya punya mind map. Apa yang kita nak belajar hari ni? Satu page ni je. So insyaAllah hari ni boleh habis awal lah. Habis awal. Dan saya ingat saya plan nak buat untuk next class kita buat submit you punya jawapan dekat dalam UFuture. Okay, nanti saya upload soalan. Okay, soalan dia soalan yang dalam tutorial awak lah. Cuma awak kena hantar kat situ je. Okay, boleh? Boleh? Boleh, madam. Alright. So kita start Okay, bismillah.
So hari ni kita belajar on evaporation. Okay, learning outcomes, types of evaporation, types of measurement, how to measure, and factor effecting. Semua ni ada dalam notes awak. Macam mana, mungkin lain sikit, macam mana dia nak interpret keluarkan tu, the word-words awak tu. Okay, ini saya dah ringkaskan. Ikut yang saya faham. Okay, learning outcome. So what do you learn in this chapter? Chapter 3 lah, ada chapter 1.3 macam-macam lah Sudah pecah dah sebenarnya. Okay. What do you learn is evaporation by indirect method by using coefficient dengan using equation. Okay, ni measure lah, measuring, macam mana how to measure. Okay. So what is evaporation? Actually evaporation kalau ada dalam tanah, okay, tanah ataupun atas tanah ada puddle of water and then they evaporate. So this one you belajar masa sekolah dulu, secondary, sekolah rendah, from liquid to gas. Okay, gases. Alright, so proses untuk evaporation. So definition kat sini, precipitation that falls to earth will be transferred back to atmosphere through evaporation and transpiration. So bukan saja water, also kalau ada trees, so on tops of leaf ataupun dia punya proses, breathing process of trees, we call as transpiration. So dekat atas leaf tu ada titik-titik air and then they evaporate. Okay. So this one we call as process of evaporation. Okay, what is evaporation? Liquid state into vapor state, transpiration water into vapor through plant, and daripada atas plant ni ada water, bila dia evaporate we call as evapotranspiration ataupun ET. Kalau you jumpa ET tu evapotranspiration lah. Alright. This one dia punya definition. Okay, we go to the types. So ada a few types of evaporation. Actually saya dah ulang-ulang banyak kali. Okay. Evaporation on tops of soil ataupun katalah the lake. Body ni water body lah, river ataupun lake ke . So this one we call as E lah, evaporation. Direct transfer from lakes, reservoir and rivers into atmosphere. Okay, kalau ET yang tadi saya terangkan, combinations of evaporation and transpiration from land surface and vegetation. Okay, ni gambar dia kat sini, besar sikit. Okay, this one, evaporation, transpiration. Alright. So, potentials of evaporation, potential lah ni bila dia nak evapor dengan transpiration, this one we call as satu energy lah, we call as potential. So, potential of evapotranspiration from soil, when soil moisture is held constant at field by spraying the land regularly. Okay, this one evapotranspiration. Land lah. Kalau atas tanah pun ada rumput and then dia evaporate. Contohlah. Alright. ET dengan PE lah types dia. Okay. Factor affecting evaporation. So ada a few factors. Solar radiation. Okay. So solar energy from the sun. And then relative humidity.
Contoh kawasan tu walaupun ada matahari ataupun kawasan tu pergunungan ke, ada high humidity, so the evaporation will be slow. Okay, relative humidity. And then wind, so stronger wind. So ini contoh gambar dia. Okay, kalau ada wind and then evaporation also will be evaporation rate high lah. Okay, kalau high wind. Right. Okay, kalau temperature, ni solar. So solar pun effect on temperature. So if possible dalam katalah in a room, kan, walaupun dalam room tapi temperature tinggi, so high evaporation walaupun dalam room. So kalau ada aircon, so low lah, kan, low evaporation rate. So that you kalau jemur baju dalam rumah pun dia boleh kering walaupun tak ada wind. Okay, boleh kering. Last is water quality. Okay, so contoh for example Sungai Klang kelas 3, Klang River kelas 3. So bila high dissolve solid, maksudnya kotor air tu, so dia punya evaporation rate rendah lah. Okay, sebenarnya quality of water pun effect on evaporation. Alright, so solar radiation dah, humidity, wind, temperature and water quality. So next we go to how you measure the evaporation. Okay, kita pergi ke alat dulu. Okay, ada few equipments ataupun apparatus that we use to measure evaporation. We call as atmometers. Okay, ini contoh atmometers. So this is instrument that measure the loss of water from a wetted or porous surface. Okay, macam ni lah alat dia. Okay, atmometers. You pernah dengar masa belajar fluid mechanics dulu. Okay, then another one is evaporation pan. Okay, this one pan dia. Okay, measured by the change in level of its free water surface. So berapa measure? Berapa changes of volume ke ataupun storage ke, changes of storage. Samalah tu. Okay, berapa? So this one we call as evaporation pan ataupun class A pan. Okay, ni contoh dia punya. Okay, ni ada journal. Okay, ada journal Ada orang kaji pasal evaporation. Okay, this one contoh journal evaluation of two methods of estimations of evaporation from dams water in arid and semi-arid area in Nigeria. Okay, kawasan panas lah dia boleh detect. Okay, so measurement method. Okay, this one dia punya rates of evaporation depends on tadilah you dah belajar factor affecting of evaporation, ada vapor pressure, okay, wind speed, pipes, size of water body. Okay, sebenarnya banyak lagi. So this one this one class A pen tadi. Okay, this one is class A pen. Ni class A pen. So letak macam ni lah. Okay, on site macam ni lah. Ataupun this one we call as Colorado pen. Konsep dia sama je. Okay, cuma mungkin efektif ataupun accuracy dia lah different. Ataupun dia punya coefficients. Coefficients of evaporation, coefficients of pen tu different. Okay. Siap ni letak ni tolok angin ni kat sebelah. Okay. So dia akan measure lah berapa air yang susut daripada ni. Ada letak lah measuring ruler ke apa Alright. This one evaporation.
Macam mana method nak ukur tu, okay, itu lain. Right, so okay. Okay, macam mana nak kira? So this one ini kalau given pen coefficient, so pen coefficient ada range within this 0.65 to 0.85. So to calculate CP is actually actual evaporation divide by measured evaporation. Ni macam dalam lab lah. You cari coefficient kan, sama lah cara dia. So evaporation is equal to coefficient times pen evaporation. Okay, this one. Satu punya calculation. Another one is this equation. Tak perlu nak hafal sebab this equation comes from yang you belajar. Storage is equal to inflow minus outflow. So since evaporations include dalam outflow, so just keluarkan E je daripada outflow ni. Outflow ni ada macam-macam kan? Outflow lah, surface runoff lah, groundwater flow lah. Okay. Ada apa lagi? Banyak lagi. Kan? Leaking ke apa ke outflow So just keluarkan E, letak depan. Ni I. Okay, so kalau saya keluarkan E, katalah daripada sini. This one inflow, this one inflow, this one outflow, this one outflow. Ni changes of storage. So changes of storage is equal to inflow plus precipitation minus outflow minus G minus E lah, evaporation. Dia tertinggal E evaporation kat sini. Patutnya tambah evaporation. Okay. So dia keluarkan E ke depan. Okay, bila keluarkan E ke depan, so tinggal I plus P minus O minus G minus the changes of storage. So dapatlah this equation. Alright, so tak perlu nak hafal, ingat yang ni je. Changes of storage is equal to inflow minus outflow. Just keluarkan E. Alright. Saya tak suka hafal. Banyak lagi benda lain nak hafal. So saya faham je, okay. Alright. Ada soalan? Clear? Ada. Clear? Mind map ni mana dapat, madam? Madam Ya, share apa kat. dia? Yang mind map ni nanti madam share. Oh, nak share lah? Okay, boleh. Mind map ni sekali dengan example yang ada dalam buku awak punya tu. Tak apalah, okey lah, saya share lah. Okay. Buat sendiri pun boleh. Ha? Rajinlah sikit buat sendiri. Okay, alright. Boleh. No problem je. Okay. So nanti chapter yang lain bolehlah buat mind map kan. You nak study untuk you punya assignment ke apa, untuk test ke. Okay. Right. Okay, saya baru dapat tahu awak punya topik awak ni ECW 331 ada assessment kita orang baru buat. Okay. And then nak tahu mungkin tak sama lah, dia tak sama dengan awak punya senior punya assignment sebab dia dah tengok balik, revise, okay. So you ada 3 test dengan 1 assignment. Sekejap saya tengok balik apa benda dia tulis mana mana tadi. Okay, ada assignment 10%, test 1 30%, test 2 30%, test 3 30%. So apa yang ada dalam test tu belum tahu lagi. Test 1, test 2, test 3 tu belum tahu lagi. Okay, test tu semua berjalan serentak. Saya beritahu awal berjalan serentak. So samalah Pahang, Sarawak, Johor. Okay, macam yang saya lepas serentak itu subjek lain lah. Okay, so test 1, 2, 3. So ada 90%. Lagi 10% tu assignment awak. So assignment tu saya tak tahu dia individu, belum tahu lagi dia individu ke ataupun by grouping. Okay, kalau by grouping alhamdulillah lah. Kalau by individu pun tak apa, you tengoklah assignment tu macam mana. Dia terus buat hari tu hantar ke ataupun boleh simpan dulu seminggu hantar ke, I'm not sure lagi. Okay, tu saya brief kemudian. So just beritahu lah info awal Ada 3 test. Okay. Alright.
Ada soalan? Tak ada? Itu je. Soalan dia nak share ni je, mind map. Okay. InsyaAllah boleh. Nanti saya share lah untuk semua kelas sekali. Okay, next. Tak apa, saya save sekejap. Okay. So next, example number 1. Nah, ini ada dalam notes awak. Okay, boleh? Ready? Sama je. Dalam notes awak tu sama lah, benda yang sama. Okay. So, question needs you to find daily evaporation from class A pen. Yang tadi tu lah, ni class A pen ni. Ini class A pen. If the daily measured rainfall, ni daily measured rainfall and the amounts of rainfall and sampai ulang-ulang ni. And the amounts of water added to maintain the water level in the pen to a required level is given in the table. So this one day 1 until day 6. Okay, ni rainfall dia. Hari maknanya bila hari pertama tak hujan, 0 lah. Hari kedua 0.5 cm je hujan. Okay. So air dia bertambah. So water added 1.5, 1.7. So just tambah je. 1.5. Maknanya hari pertama air dia 1.5. Okay. Okay, so kita tengok. So just dia nak daily pen evaporation. So hari pertama evaporation dia 1.5 times plus dengan 0. So dapat evaporation hari pertama. Ini evaporation hari kedua. Ini evaporation hari ketiga. Okay. Just tambah je nilai ni. Alright. So ini daily pen evaporation. Okay, next. You ada kan dalam notes kan? Ada tak? Ada. Ada. Okay. So kita tengok example number 2. Okay, kat U tu tak tahulah dia tulis lah example 2.1 ke 2.2 ke. Okay. So it is required to estimate evaporation from lake having a surface area. So ada area dia 500 hektar. Okay, lake lah, ada lake. Class A pen is installed near. So di install near the lake. Okay, as example, samalah dia continue soalan yang tadi. Use the data in example 3.1 to calculate the 6-day evaporation and loss of water in kg. So dia nak convert dalam kg, tadi meter. Okay, tadi dalam cm evaporation dia daily. So dia nak convert into kg. With the pen coefficient given 0.8. Okay. So macam mana nak buat? Okay, dia dah dapat dah. Kita dah dapat dah day 1 nanti day 6 kita ada evaporation. Okay, so dia bagi pen coefficient 0.8 times. So every H ni times 0.8 times dengan 1.5. So dapat 1.2. So times lah every H ni. Alright. Tapi dia nak calculate the 6-day evaporation. So total lah. Total up. So sum daripada day 1 nanti day 6. Dapat tak? Sama tak ni? Tolong seorang kira sama tak? 6.32 cm. Sama? Sama. Okay. So okay. So untuk 6 days dia punya evaporation is 6.32 cm. Okay, so tapi dia kata nak dalam kg. So this one guna water tak guna oil ke apa. So sama je konsep dia. So density of water. So sebab dia nak kg So density of water 1000 kg per meter cube. So kita guna 1000 kg per meter cube. So nak cancel out, nak dapatkan kg. So kena darab dengan area. Area dia 500 power of 4 sebab nak convert jadi meter cube. Meter squared, sorry. So baru potong 1, baru potong 2. Lagi 1 meter. Meter you ada ni. So convert into meter times dengan 0.0632 meter. So potong. So dapat dalam kg.
So dapat this value. Right? This method, nanti you belajar material ke, ada lab material, kan? Nak cari aggregate ke, sand ke, berapa kg nak guna. So guna konsep ni, sama je. Alright? Cement ratio lah, water cement ratio macam-macam tu kan. So this one lah, method dia sama, yang kena tahu berapa density of water. Ataupun density of sand ke, density of aggregate ke. Okay, so dapat this value. Sama jawapan dia. Alright, should be sama lah. Kalau tak sama, beritahu. Okay, next. Laju ke? Taklah sebab benda ni dah ada kan. Dah catat dalam awak punya kan. Okay, just terangkan je. Okay, so estimate the mean daily evaporation. Kalau baca, sumpah tak faham kan. Okay, mean daily evaporation. So in hektameter. So kalau you tengok hektameter, you dah boleh budget dah. This one meter squared times dengan meter. So unit dia meter cube. Okay. So from a stream reach of, okay, maksudnya ada sungai, stream 100 km long. Okay, wide dia, anggaplah lebih kurang sama, wide dia 50 meter wide. Okay, the mean daily evaporation by class A pen is, okay, dia dah beritahu dah daily evaporate 0.5 cm. Pen coefficient of 0.8. Okay, macam mana nak dapatkan hektameter? So sekarang ni you ada E, ini E, you ada 0.8. So you cari dulu 0.8 times dengan E, you dapat dalam cm sebab ni unit cm. Okay, sekarang ni saya nak convert biar unit dia sama. So convert jadi meter. Okay, and then area, this one area lah. Ni area 100 km, so tukar kilometer dengan 50. So dapat this one dalam meter squared. Tapi dia nak dalam hektar unit dia. So convert into hektar. Okay, and then hektar dah ada, meter dah ada. Times dia lah. Cuba kira dapat berapa? Fatin, dapat apa Fatin? Yang 0.004 darab 500 ni ke? Ya. Dapat 2. 2. So betul kan awak punya ni bukan 20 tapi 2 hektar meter. Right? Okay. Okay. Next example. Right. Okay. Question need you to find evaporation in cm. So highlight in cm. As a monthly water loss from a lake having a surface area. So ni ada area. So tulis sini lah area 500 hektar. Okay, the mean discharge from the lake ni lake. Okay, bayangkan lake. The mean discharge from the lake is from jap. Okay, dia kata discharge from the lake. So maknanya dia keluar. So ni outflow lah. Outflow 1.2 meter cube per second. Okay, ni lake awak. Okay, and then dia kata the monthly rainfall. So ada rainfall, turun hujan So dia punya precipitation dia 1000. A stream flow with an average discharge of 1.3 into the lake. So masuk. Okay, ni masuk into. So ni inflow. 1.8 meter cube per second. Alright. The water level in the lake rise. Oh, water level naik. So bila naik, positif lah.
Positif changes of storage mestilah positif 50 mm. Alright, in a month. Neglect ada losses. So tulislah sini. Awak dapat tadi P1000 mm. Outflow 1.2 meter cube per second. Inflow, ulang balik 1.8 meter cube per second. Point changes of storage positif sebab dia naik. Meningkat. Okay. So alright. So dia kata dalam cm So macam mana nak dalam cm? Yang ni dia bagi meter cube per second, meter cube per second, meter milimeter, ni milimeter. Okay, so kita okay, kita samakan unit lah dulu. Alright. So formula yang you tahu, changes of storage, bila dapat je soalan ni sama dengan inflow tolak outflow. So tengok kat sini inflow dia I, outflow dia dah ada dah O. Precipitation ni bertambah So bertambah inflow lah. Tambah P. Boleh je nak letak depan boleh P campur I tolak O boleh. Okay, itu je. Evaporation. Tolak lah E. Susun lah balik Susun balik. Senang lah. P campur I tolak O tolak E. Changes of storage. So keluarkan E kat depan. E sama dengan changes of storage. Sorry. Lah. Ni bawa depan. Matematik sangat Ni bawa depan. Nak tunjuk sesuatu punya lah kan. Changes of storage sama dengan P campur I tolak O tolak changes of storage. Evaporation equal to P plus I minus O minus changes of storage. Tak payah hafal hafal yang ni je. Hafal yang ni. So kalau you faham yang ni, fahamlah, dapatlah ini. Okay, boleh? Okay, so sekarang ni soalan dia nak compute the evaporation. So dia nak ni lah. Right. So boleh nak buat sekali, boleh nak asing-asing macam ni, dia satu-satu buat boleh. So kita tengok evaporation ni. So saya tunjuk yang outflow kenapa dia jadi meter cube ni. So dia bagi outflow is 1.2 meter cube per second. Besar sikit sini. Meter cube per second. Okay. So dia kata in a month. Okay, in a month. So maksudnya ada 1 bulan. 1 bulan dia tak cakap bulan berapa So 30 hari lah. Ada 30 days. Okay. 1 days ada 24 hours. Yang ni saya nak awak hebat lah kat conversion Jangan tanya saya lagi lepas ni. Kenapa dia darab 24 kali 23,500. Okay. So, dah terkeluar ni. Okay. 1 hari ada... Sorry. Salah pula. Okay. 1 hour ada 60 minit. 1 minute ada 60 second. Baru dapat, okay, kita potong days. Potong dengan merah lah. Potong days, hours, minute. So second dengan second. So tinggal dalam meter cube. So that's why 1.2 times 30 times 24 times 3,600. Yang ni lah. Alright, so dapat ni dalam meter cube. Okay, sama jugalah dengan inflow, dia buat macam tu juga. Inflow sebab dia dalam ni, meter cube per second. Tinggal dalam meter cube. And rainfall dalam mm. Nak samakan dengan meter cube ni kali dengan area. So ni area dia lah. Kalau tak nak pun tak apa sebab kita nak last kali dalam cm tak apalah, dia nak samakan juga. Boleh. Okay, dia samakan. So changes of storage tadi dia kata increase raise about 50 mm. So ni 50 mm times dengan area.
So dapat dalam meter cube. And then dia guna formula yang tadi kita dah dapat tadi. Masukkan nilai ni. O, I, P dan data storage. So dapat evaporation equal to this value. Tapi dia soalan nak awak dalam cm. So bahagi dengan meter, bahagi dengan area. Bahagi dengan area dulu. And then dapat dalam meter. Kalau awak berhenti sampai ni je, awak tak ada markah dekat cm. Mungkin kat sini ada 1 markah ataupun setengah markah lah. Okay, rugilah 1 markah. So teruskan sebab dia nak dalam cm. Kalau dia tak nak, dia tak beritahu dalam cm, boleh tinggalkan je dalam meter. Alright, ada soalan? Tak ada. Tak ada, okay clear Ya. Alright. So, okay, clear. Habis saya punya soalan. Kejap, ada satu lagi. Okay, kita buka je kejap. Okay, dalam U future awak, kita tengok ada soalan lain tak? Ni samalah cerita-cerita ni kan, yang saya cerita tadi tu. Ada satu je yang lain. Ni sama. Okay, ni sama. Kan ni sama, buang ada 2 hektar meter. Ni sama tadi saya dah ajar dah. Okay ni, kita try lagi. Last question. Sebab saya nak buat ni sebab ni drop. Okay, tadi raise ni drop. So macam mana nak buat? Okay, alright. So estimate the evaporation as monthly water loss from a lake having a surface area. So dah given dah. Area 450 hektar. The mean discharge from the lake. Discharge lah. So ni outflow from the lake. So outflow lah. So outflow 1.0 meter cube per second. The monthly rainfall. So ni P 100. A stream flow with an average discharge into the lake. So ni inflow. The water level in the lake drop so bila ni drop, so negative. So changes of storage equal to negative 50 mm in a month, in 1 month. Okay. The seepage loss are negligible. Alright. So soalan dia nak evaporation. Okay. So samalah tadi formula ni. Okay, ini cara kira sama kali dengan 30, 24, 60, 60 ni. Okay, dapat meter cube. Okay, perasan ni changes of storage tadi positif kan? Increase, yang ni drop. Yang ni drop. So, dalam changes of storage dia ada negatif. Alright. So, dia dapat dalam meter cube. Bahagi dengan meter square, dia dapat dalam meter. Ni meter lah. Alright. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada soalan. Okay, tak ada soalan Ada soalan lagi bagus. Okay. So kalau tak soalan, kita dah habis dah evaporation. So masa yang berbaki ni, saya nak awak buat soalan 4, 6 dan 5 ni saya akan upload dekat dalam YouFuture sebelum masuk lagi. Okay. Submit dekat dalam YouFuture kejap Kejap saya buat kejap. Kejap je nak buat. YouFuture. Madam, Ya saya. habis ke chapter 3? Habis. Ui, sekejap lah. Tak ada. Susah pun evaporation. Lepas ni apa pula?
Lepas ni infiltration. Kita masuk next week lah. Dia memang every chapter pendek je untuk subjek. Ada yang panjang. Okay. So last hantar esok sebelum pukul 6 lah, boleh. Akan hantar lah. Okay. Kira kelas tujuh esok apa? Esok tak ada kelas. Oh, Esok sebab tak ada ni lah. kelas, so you submit je terus. Okay, kalau you siap, okay lah. Sekejap submit esok lah. Submit dia esok. Submit je, saya letak dulu. Tarikh dia esok berapa bulan 26. Pukul 12. Start boleh submit pukul 12. Macam mana nak buat ni? Kan? Last hantar boleh lah hari Khamis pun okey je. Tapi macam lama sangat pula kan. Soalan ni sekejap je. So maknanya boleh buat hari ni sambung ke esok. Okay, so submit sebelum pukul 6 esok lah. 26. Boleh pukul 6 ke 10 malam? Oh boleh lah 10 malam. Pukul 6 lah. 10 malam nak rehat dah kan. Pukul 6 petang lah. Okay. Kejap, saya nak upload dulu. Group assignment, tak ya, group assignment satu je. Send announcement, boleh. Apa ni? Baru first time duduk godek-godek ni. Nah, tak ada skema, kelas semua. Kelas awak je lah kan, kenapa nak kelas lain pula? Kelas awak kelas apa? Kelas H. Okay. Kejap rubric, skema, score. Tak payahlah. Score. Mana soalan dia? Satu je soalan. Download. Okay, tak payah. Question 4. Question apa tadi? Sekejap, saya tengok question 4. Question 4, 6 dengan 8. So, seorang buat satu soalan je, bukan buat 3-3 Sekejap. Saya bagikan. 4, 6 dan 8. Oops. Markah mungkin dalam 10 markah. Okay. So boleh tengok dekat awak punya kelas. Okay, nanti you buka dekat you future. You tengok dekat continuous assessment, assignment ni. Mak ada tak? Mana tadi? Mana hilang? Sekejap hilang pula. Refresh sekejap. Ini saya punya continuous assignment. Sebenarnya boleh hilang pula tadi, dah ada dah. Okay, tak apa, nanti you tengok dekat assignment, saya masukkan. Okay. So, bahagi markah, bagi soalan. Sekejap soalan. Alright. Okay, 4, 6, 5 ni saya nak bagi dulu kejap. Kelas awak kelas H. H1 dengan H2. Okay, 4, 6, 8 tadi. So, Afiqah 4.
4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4. Najmi ada tak hari ni? Muhammad Najmi? Muhammad Najmi? Calling for Muhammad Najmi? Tak ada. Okay. So ni tadi 4, ni 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 4. Okay. So ni nanti saya snap ataupun awak boleh tengok kat download nanti soalan apa yang awak kena buat. Okay. Alright. So you submit nanti dekat UFeature tu ikut depends on soalan awak kena buat lah. Okay. Boleh? Boleh? Alright. Boleh. Nampak tak? Nampak ke tadi? Saya tunjukkan tadi. Kan? Saya tunjukkan ni tadi. Right? So kalau tengok dekat soalan tu, soalan nombor 4. Yang susahnya kat sini je. Ada 0.15 ni persen. In a month, Tasik Kenyir with a surface area, so ni ada area. Inflow ni I from a surface runoff. And 130.5. Okay, yang ni rainfall ni P. The outflow of Tasik Kenyir had an average of value 3.6 meter cube per second. Ni outflow. And 0.15% of the lake storage is lost. Sini loss So changes of storage, loss 0.185%. Recharge, it is recorded that lake storage, ni storage dia. Tapi dah ada increase of 0.15%. Determine the monthly evaporation loss if there is no change in storage occurred. Okay, ni soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 6. A lake, ada area, level water drop, so ni changes of storage in 60 days. Okay, hati-hati, ada 60 days. The rainfall during the same period, ni P. Inflow and outflow, ni inflow, this one is outflow. Although seepage flows is small, it amounts to an estimated 5 mm every. Okay, ni estimated dia punya loss 5 mm every 30 days. So kalau 60 days berapa loss dia? Ni loss loss. Estimate the evaporation in mm per day. Alright. So number 8. A reservoir had an average surface area. So ni ada area bulan Jun So kira bulan Jun ada berapa days. In that month the mean rate inflow ni I. This one is outflow. Monthly rainfall 10 cm. Change in storage 16 million. So hati-hati dengan million ni. Assuming the seepage loss to be 1.8. So ni loss. Estimate the evaporation in that month. Okay, so cari E berapa. Alright, so clear? Saya rasa tak ada masalah kalau soalan ni. Kena try buat dulu. And then tengok berapa value. So you boleh tengok dekat ni, you boleh tanyalah kat kawan awak nombor 6 ni, jawapan awak sama tak? Okay, Hafiz Hakimi sama tak dengan Ainin? Okay, boleh check lah. Okay, alright. Okay, so dengan masa berbaki ni boleh buat. So esok boleh hantar waktu kelas hari esok pukul 12. Okay? Okay. Alright, so